حكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Muslimin, muslimat, ayah ibu, warga jemaah Masjid Cerok Tok Kun Bawah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita selama ini. Maka tuan-tuan, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dalam kenikmatan yang telah berikan, yang paling utama, Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan nikmat iman dan nikmat Islam, khususnya kepada diri kita sendiri, ahli keluarga kita, jiran-jiran tetangga kita, dan juga orang yang berada dekat di keliling-keliling kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dalam kita memenuhi tuntutan kehidupan kita ini sebagai umat Islam, maka sudah pastilah di sana tidak lari daripada kita untuk sentiasa menambah nilai ataupun kita sentiasa top up ilmu pengetahuan kita. Karena dalam hal ini Allah Ta'ala telah berfirman menerusi surah Al-Mujadilah pada ayat yang ke-11. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Yang mana dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu pada kita, Allah Ta'ala beritahu dalam bahasa Arab, jadi kita beritahu dalam bahasa Cerok Tok Kun atas lah, kami faham. Cerok Tok Kun bawah lah, kami faham. Tok Kun atas, Tok bawah pun satu language sekarang kan, one language. Jadi dalam ayat tersebut Allah Ta'ala beritahu yang boleh kita faham dalam bahasa Cerok Tok Kun bawah kita ni apa? Allah Ta'ala mengangkat darjat. Allah Ta'ala mengangkat beberapa darjat dari kalangan kamu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha luas akan ilmu, akan pengetahuannya atas apa yang kamu lakukan. Jadi tuan-tuan, dalam sebagai seorang manusia ini ada 5 perkara yang Allah Ta'ala akan memuliakan ataupun mengangkat darjat seseorang itu. Di antaranya daripada 5 yang tersebut, yaknilah ilmu. Kalau kita nak ikut urutan dia, yang pertama yaknilah iman. Yang pertama ialah iman, yang kedua ialah ilmu, yang ketiga yaknilah amalan, yang keempat yaknilah akhlak, dan yang kelima yaknilah taubat. 5 benda tu tuan-tuan. 5 benda tu akan memuliakan seseorang. Jadi salah satu daripada 5 itu, yang kedua yaknilah ilmu. Maka dengan ilmu itulah yang akan memuliakan kita. Dalam bab ibadah lebih-lebih lagi lah. Bab ibadah dan lebih-lebih lagi kita kena tahu. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan daripada kitab yang tuan-tuan pegang tu. Kita skip sikit. Bukan apa kita skip ni nak bagi sebagai kita ambil berat berkenaan tentang ilmu-ilmu yang disebut sebagai fardu ain ini. Tuan-tuan buka muka surat 124. Tuan-tuan tengok muka surat 124 dalam kitab kita tu, kan.
Muka surat 124. Tuan-tuan tengok pada masalah ataupun kenyataan pada 195. 124 muka surat dia, masalah ke 195, yang mana dia kata orang yang jahil dengan kaifiat solat maka tidak sah sembahyangnya. Kaifiat ialah tata cara. No, kaifiat ni ialah tata cara. Jadi dalam bab ibadah ni tuan-tuan, kita tak masuk dalam bab ni, tapi saya nak highlight tajuk. Siapa yang tu kitab dia boleh balik baca lah. Nabi kata terkadang dalam bab ilmu solat ni, bab ibadah ni orang tak ambil kisah, tak ambil peduli. Apa nak kalut, apa nak takut sembahyang. Sembahyang dia kena rukun 13 rukun, settle lah. Subuh 2 rakaat, terlupa kunut, sujud sahwi. Benda lagu tu biasalah bunyi kan. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Apa nak takut? Dia cerita dia dalam bab solat nak sembahyang seorang-seorang, pulanglah. Sebab dia tak libat siapa. Tapi kalau bab solat berjamaah yang tajuk kita ada baca ni, bab al-qaulul tam fi ahkamil ma'mum wal imam. Bab hukum hakam berkaitan dengan makmum dan juga imam, yakni lah refer kepada solat berjamaah. Solat berjamaah ni tuan-tuan, tak jadi apa, tak apa. Jadi apa, cempera. Tu jawab dia. No? Imam dia lupa tahiyat awal pun, belakang dah kelang kabut dah. Sudah. Dia buka silat pun ada, macam-macam. Anak dah kali aku mufaraqah je lah. Tu lah. Tu zon selamat sekali lah. Dia lupa tahiyat awal, aku mufaraqah tu je lah. Tapi sebabnya ada kaedah dia. Baik tuan-tuan. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung menerusi kitab kita Al-Qaulul Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam, yang mana dengan tuan-tuan ni kita berada di muka surat 26. Muka surat 26. Hari itu kita dah selesai pada masalah yang ke-44. Masalah yang ke-44 itu saya ada kaitkan, yang mana sepintas lalulah dalam bab ini, bagaimana seorang makmum itu dalam bab pembacaan surah, bukannya Al-Fatihah tetapi pembacaan surah, khususnya dalam solat zuhur dan asar. Solat zuhur dan asar bagi rakaat pertama, rakaat kedua tu dalam keadaan sir itu, maka kita akan baca surah lah. Jadi bila kita baca surah, time tu pun imam baca surah juga. Berbeza dengan solat fardu yang bacaan kuat ni. Apabila imam baca surah, kita baca Fatihah, kan? Dan kita akan dengar surah yang dibaca oleh, apabila kita habis Fatihah tu, kalau kata imam tak rukuk lagi, maka kita akan dengar setiap ayat yang dibacakan oleh imam yang dalam surah tersebut. Kalau kata kita pun hafal juga surah tu, bolehlah kita follow ikut bersama dengan imam. Tapi kalau kata imam baca surah Al-Anbiya, memang kita tak hafal lah, kan? Kebanyakan kita lah. Jadi kita pun hanya diam saja. Tapi dalam tajuk yang ke-44, yang inilah kalau kita solat yang mana dalam itu khususnya sembahyang biasa kita buatlah zuhur dan asar pertama dan kedua, rakaat itu ada bacaan surah, maka imam baca Fatihah, imam baca surah, kita pun baca Fatihah, kita pun baca surah. Jadi apabila dalam solat tersebut, bila imam bagi syarat untuk rukuk Allahu Akbar, maka time tu kita jangan perhabis surah kita. Jangan perhabis surah, kita cut off, kita ikut imam. Tu yang perbincangan yang lepas. Kerana apa dia kata? Maka sesungguhnya bagi makmum yang dia perhabis juga surah dia tu, makmum itu telah melakukan kesalahan. Kerana mengikut imam itu hukumnya wajib, manakala membaca surah itu adalah sunat saja. Okey, so dia punya level dia tak sama. Ikut imam wajib. Jadi kita buat sunat itu bila imam bagi syarat rukuk, kita pun rukuk. Okey. Dan dalam hal sama saya kaitkan dengan masalah ini, waktu mana kita berada dalam tahiyat awal. Dan tahiyat awal. Tahiyat awal itu pun sunat. Sunat. Memang dia kata sunat abad. Jadi bila imam habis baca tahiyat awal, dia duduk ni, cerita dia imam ni duduk, so dia pun akan bangun ke rakaat yang ketiga.
Bila imam bangun rakaat yang ketiga, maka time tu wajib bagi kita ikut imam. Takat mana yang kita baca tahiyat itu, kita cut off, terus ikut bersama dengan imam. Kemungkinan imam tu dia baca tahiyat laju. Allahu Akbar. Tahiyat dulu. Assalamualaikum. Ila Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allah, kita bangun assalamu alaina wa ala. Kita berurutkan tu. Imam dah bagi hinggakan, maka kita ikut imam. Jangan kita duk perhabis duk asyhadu an la ilaha illallah. Duk tengok jari kita pula naik jatuh. Sampailah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru dah naik. Tak. Kita ikut imam. Ikut imam itu wajib, yang kita buat itu adalah sunat. Okey? Yang ketiganya, bila dah habis tajuk tu, Pak Long kita bagi tahu. Satu yang benda tu saya pun lupa buat catatan. Bila dah Pak Long bagi tahu, terus saya buat catatan. Memang berlaku, dan ia tak mesti, ia juga mungkin berlaku di masjid kita. Yang inilah bagaimana isyarat pada imam juga. Yang inilah ketika mana sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir dalam solat. Memang waktu sujud ni adalah waktu yang paling Allah Ta'ala dekat dengan hamba dia. Dalam solat ada beberapa tempat yang dibolehkan untuk kita membaca doa. Doa. Yang inilah kalau kita dalam sujud ni sebenarnya kita lintasan dalam hatilah apa yang kita nak baca tu. Selain daripada tempat yang mustajab doa lagi, yang inilah dalam tahiyat. Dan tahiyat yang inilah waktu yang di hujung sekali. Yang tu pun tempat-tempat yang mustajab doa. Baik, waktu sujud tu, okey, apabila solat berjemaah tuan-tuan, kita kena ingat, aku makmum, aku ada imam. Aku ni adalah makmum, aku ada imam. Apabila imam itu bagi isyarat untuk duduk tahiyat akhir, maka kita pun turun ikut serta untuk duduk tahiyat akhir. Sebab ada sebahagian jemaah yang mana bila mana imam dah bagi isyarat dah, tu ada sujud yang terakhir. Dalam solat kita sujud yang terakhir. Jadi dia pun bagi syarat Allahu Akbar. Okey. Dia dah baca tahiyat dah, tahiyat akhir. Tahiyatu, sampailah dia pun dah baca doa dah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, na'udzubika min azabi jahannam, na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dia bacakan doa lain pula. Sampailah dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Hak kawan sujud tu barulah makin Allah. Punya lama dia baca doa tu. Ada berlaku macam ni tuan. Saya nak abang tu sama dengan apa yang tajuk kita jumpa yang lepas, masih belum banyak. Sebenarnya boleh untuk tuan-tuan nak sujud lama mana pun, tapi bukan waktu solat berjamaah dengan imam. Tuan-tuan tahu start waktu tu lah mustajab doa, betul? Doa. Tapi waktu mana? Waktu kita sembahyang seorang-seorang. Waktu sembahyang jemaah, ingat, waktu yang kita buat itu waktu ikut imam. Ikut imam adalah waktu tu apa? Wajib. Waktu kita sujud tu kita baca tasbihnya. Selesai tasbih, imam bagi syarat untuk duduk tahiyat akhir, maka kita bangun duduk tahiyat akhir. Nak doa juga buat. Kalau kita lepas main maghrib ada ba'diyah maghrib. Buat sunat ba'diyah maghrib, sujud yang lah tu, sujudlah lama mana pun. Sujud lama mana sampai masuk isyak. Sujud. Tak payah lagi sembahyang zuhur dan asar. Ada zuhur, ada ba'diyah zuhur. Waktu sujud, sujudlah lama mana pun sampai bila zuhur masuk asar. Ba'diyah asar nak buat dah, tak payahlah. Ba'diyah subuh nak buat dah, tak payahlah. Tapi tak payahlah ustaz, tak ada masalah. Aisyah ada ba'diyah dia. Waktu sujud yang terakhir, sujudlah lama mana pun. Lama mana? Sampai jumpa subuh. Doa lah kuih-kuih waktu tu. Ni nak pesan ni. Sebab ada di kalangan kita melihat tu, bila imam dah duduk tahiyat lama dah, dan kita pun dah yang duduk di sebelah ni pun dia fikir, ni tak kopi dah pasal, tapi mati dia husnul khotimah. Tak bangkit. Lama saya duduk, kita ni pi dah pasal aku nak tolong ke, aku nak terus ke. Tak pasal-pasal duk ganggu dengan orang sebelah.
Duk fikir dia ni tak naik-naik lagi. Pasal tadi pun duk, waktu dia sembahyang tadi pun duk pegang dada dah. Kupas api dah. Jadi gitu. Elok imam bagi salam, tak tahu naik. Allah. Dia tak sebut dah waktu sembahyang tu. Tapi tengok kan Allah. Allah. Hidup ni rupanya. Itu kan sembahyang balik. Nak sujud nama mana pun, jangan dibuat waktu solat berjamaah. Imam pun, waktu jadi imam, waktu tu janganlah sujud lama-lama sangat. Agak berpada-pada lah. Okey. Kita bukan buat sembahyang hajat kan. Kita solat fardu. Okey. Jadi itulah perkara-perkara yang terkait. Saya highlight kali ini sebab saya nak kaitkan dengan apa yang diperingatkan oleh Pak Long berkenaan ada juga waktu solat ni, waktu sujud tu dia suka lama-lama sangat. Jangan. Okey, tu salah. Sama dengan mana tajuk yang kita jumpa tadi tu. Yang ke-44. Baik. So malam ni kita akan sambung pada masalah yang ke-45 insya-Allah. 45 berkenaan tentang bagaimana makmum yang syok membaca surah Fatihah dalam rukuk. Okey. Yang ni makmum ni dia syok dalam membaca Fatihah waktu rukuk. Kalau tuan-tuan tengok apa nama masalah kita di muka surat 23, masalah yang ke-37, yang tu makmum lupa. Okey. 37 muka surat 23, yang tu makmum dia lupa. Yang ni pula 45, masalah 45, makmum ni dia syok tentang bacaan surah dia waktu mana? Waktu dia rukuk. Okey, kita tengok. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain, Allahumma amin. Makmum telah membaca Fatihah serta imamnya, maka tak kala rukuk ia, ialah makmum tersebut berasa syak tentang bacaannya, ialah bacaan Fatihah. Tengah sembahyang dengan imam Allahu Akbar, rukuk, dia pun Allahu Akbar, rukuk. Imam baca subhana rabbil azim, dia pun baca subhana rabbil. Dalam duduk subhana rabbil azim ni dia main. Allah, tadi aku baca atau Fatihah tu. Dia aku baca atau Fatihah tu. Kemungkinan mana nak tahu waktu pada benda ni boleh berlaku, tuan-tuan. Boleh berlaku. Kena imam dia baca Sa'id Ghamidi punya, dia baca Syekh Surai, lupa lah kita. Dia tarik surah, dia gegak apa nama mikrofon, dia cabut paku-paku bumbung masjid. Lebih kurang betul lah. Sedap. Lagi tak tahu tengah-tengah pembang dengar, tak tahu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tengah tu aku baca tadi Fatihah, lupa. Bukan kata lupa, dia jadi ragu-ragu situ, kan. Jadi waktu rukuk tu makmum tersebut dia rasa syok dia. Maka apa perlu dia buat? Maka wajiblah bagi makmum tersebut terus mengikut imamnya dengan keadaan syok itu, dan tidak boleh makmum itu kembali kepada qiyam untuk membaca Fatihah semula, kerana mengikut imam itu wajib. Kerana ikut status dia Fatihah apa, tuan-tuan? Rukun. Ikut status dia Fatihah adalah rukun. Tapi time ni dia jamai, bukan kata dia lupa baca. Macam sebab tu saya beritahu kat tuan-tuan masalah 37 tu. Masalah 37 yang tu makmum lupa. Lupa ni dia memang dia lupa tu. Kita dah pun jumpa tadi tu. Tapi yang ni dia ragu-ragu, dia syak. Okey. Jadi dalam keadaan tu dia tindakan dia ialah walaupun dia syak, imam sami Allahu liman hamidah, dia pun okey, ya tidak bersama dengan imam juga. Maknanya dia terus ikut bersama dengan imam. Okey, imam sujud, dia sujud, imam duduk antara dua sujud, dia pun duduk antara dua sujud, imam sujud, dia pun sujud, terus ikut macam biasa. Dan jika sekiranya teringat makmum itu pada qiyam yang kedua, elok naik pergi rakaat kedua, dia main balik memori tu, teringat balik memori daun pisang, tu lagu.
Memori yang apa nama bab rakaat pertama tadi tu dia main balik. Dia main balik. Dia main apa? Dia teringat balik bahawa dia telah membacanya. Aku baca. Dia teringat tu baca rakaat pertama tadi. Maka dikira baginya rakaat itu. Rakaat tadi ni dia ikut imam duk ikut cungak-cungik tu. Naik rakaat kedua dia tengok aku baca. Okey. Maknanya kalau dia makmum yang muafiq bersama dengan imam tu, okey, maka imam di rakaat yang kedua, dia pun berada di rakaat yang kedua. Dapat rakaat dia. Dapat rakaat dia. Okey. Dan sekalipun taraddud, kalau sini sebut taraddud, dia sebenarnya bahasa Arab taraddud, yakni dah ada rasa syak atau ragu-ragu lagi. Okey, sekalipun waktu itu dia rasa syak ataupun ada ragu-ragu lagi, ia pada keadaan bacaan itu, dia mamet teringat kata dia baca. Dia teringat kata dia baca tu pun tak konkret mana, tapi dia teringat kata dia baca. Ambil tang dia baca tu, walaupun dalam keadaan dia taraddud, yakni dalam keadaan dia masih lagi syak, masih lagi dia ragu-ragu, maka rakaat yang dia ikut imam dalam keadaan syak tadi, rakaat itu terpakai, dikira bagi dia. Okey. Okey. Kalau kitab yang tuan-tuan pegang tu adalah kitab tuan-tuan slash situ, selesai masalah tu. Sebab sagi nak pergi tu dia pergi tajuk, dia pergi kisah lain pula. Kita sebagai makmum, kita syak pada pembacaan Fatihah kita ketika mana kita rukuk, okey, ataupun ketika tempat lain lah, tempat lain pada rukuk, tidak seumpamanya itu. Okey, tengok. Okey, dia naik rakaat kedua, bila kita teringat kata kita baca, rakaat tu terpakai. Tu istimewanya solat berjemaah ni. Solat jemaah. Tapi ustaz, kalau kata dia sembahyang seorang-seorang di rumah macam mana ustaz? Hak ni sambung dia. Sebab tu saya kata, tuan-tuan, kalau tu kita kata tuan-tuan slash itu. Okey, selesai. Dia pergi yang berikutnya. Bersalahan, yaknilah berbeza keadaan jika adalah seseorang itu bersembahyang bersendirian, munfarid, sembahyang seorang-seorang. Okey, sembahyang seorang-seorang pakai kain pelikat cap gajah duduk, sintin-sintin macam perempuan kembar. Di rumah boleh jadi. Ustaz sebut bisa buat lah. Bisa buat bila dulu. Waktu apa nama, kalau Kedah buat kata ramai hari pergi pakai kain pelikat, gulung-gulung tak pakai. Allah, baju kita pakai. Zaman budak kita lah. Zaman kita orang kata apa? Ilmu tak ada. Okey. Tapi sah sembahyang tu. Kan? Sah kita tahu, orang kita tak mana dekat mana kita tahu, tapi punyalah apa nama, yang penting aku sembahyang, kan. Bila ayah tanya sembahyang lagi, sembahyang, okey, terus janji sembahyang, tangan sembahyang pakai baju dia tak tanya, tak apa. Okey, sembahyang seorang-seorang atau dia jadi imam. Lihat dia jadi imam, kena dengar. Sembahyang seorang-seorang ataupun jadi imam. Jadi imam ni main jemaah lah. Dan syak ia dalam rukuk tentang bacaan Fatihahnya, sembahyang seorang ataupun jadi imam. Tiba-tiba waktu rukuk tu dia main syak. Tadi aku baca Fatihah ke tak tahu. Tuan-tuan jangan tanya saya lah. Tuan-tuan kata dia jadi imam, Ustaz, takkan dia tak tahu. Kalau kata dia tak baca, mesti orang belakang tegur lah, kan? Ni cerita dia, tuan-tuan. Benda tu tak timbul. Kemungkinan tak tahulah pasal apa dia main boleh lagu tu pun tak tahu, dia masalah cerita lagu tu. Kemungkinan waktu tu apa nama, dalam rakaat ketiga ke rakaat keempat sembahyang Isyak Maghrib, ataupun bagi setiap rakaat sembahyang Zuhur dan Asar. Sebab benda tu diam, imam baca tak baca pun makmum kan nak tahu. Kalau kata jenis mic macam ni, dia dengar lah imam macam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dia dengar lah juga. Tapi kalau kata imam tak pakai mic, boleh pombang dengar. Kemungkinan, so kita jangkakan kemungkinan berlaku waktu macam tu. Sebab makmum kalau kata imam bacaan yang kuat, dia lupa baca, mestilah makmum tunggu lagi, mesti tegur, kan? Subhanallah, 5
Imam dia pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Subhanallah. Sudah baca tak kena tak mana ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Subhanallah. Sudah. Tak mana aku lupa pula. Yang lain makmum belakang pun ini tak tahu. Al-Fatihah. Fatihah. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey ya. Tapi hak makmum tegur macam mana? Tapi dia tak apalah tu korban tu jemaah. Tak apa aku sanggup berkorban. Kantui dia memang. Tapi imam dapatlah. Tapi ingat makmum jangan tegur betul. Okey, tu tak kena. Okey. Tertinggal apa nama tahiyat awal. Subhanallah, tahiyat awal. Gitu tak kena. Teguran itu tak kena. Dia hanyalah subhanallah saja. Baik. So kita balik bertajuk ni, yang inilah imam tu dia lupa. Okey, imam tu dia lupa. Bukan lupa, sorry. Imam tu dia syok dia pada pembacaan Fatihah dia dalam rukuk. Dalam keadaan dia syok itu, kemudian dia, yang inilah imam dan juga orang yang sembahyang seorang diri tadi ni, dia terus sembahyang dia dalam keadaan syok tersebut. Terus juga sembahyang. Tak kira apa, syok tak syok. Terus macam biasa. Macam biasa kan. Kemudian elok naik pada, kemudian teringat ia pada qiyam yang kedua bahawa dia telah membacanya pada rakaat yang pertama. Elok naik rakaat kedua, aku baca, kita ingat. Kita sama macam tadi lah. Tapi ini merujuk kepada orang yang sembahyang seorang diri dengan orang yang jadi imam. Tapi bagaimana situasi dia, bagaimana solusi dia? Elok naik rakaat kedua, dia pun teringat, aku baca. Dia kata betul kan? Maka sembahyangnya itu terbatal. Sembahyang yang jadi makmum tadi sah tak sembahyang dia? Sah sembahyang dia. Hak yang jadi makmum tadi sah sembahyang dia. Tapi bila mana seorang itu dia jadi imam, seorang itu dia sembahyang seorang diri, syok dia pada pembacaan Fatihah, kemudian dia teruskan sembahyang, naik pada rakaat kedua, dia teringat kata dia baca, dia terus sembahyang itu, sebenarnya sembahyangnya itu telah pun terbatal pada i'tidalnya kerana melakukannya berserta dengan syok. Dia syok tak mana? Waktu rokok. Aku baca itu Fatihah tadi ni, rasa macam baca, rasa macam tak. Sami Allah liman hamidah. Baca tak baca. Baca tak baca. Allahu akbar, sujud pula. Sepatutnya baca subhana rabbiyal a'la bihamdih. Aku baca tak baca. Sebenarnya apa? Waktu dia i'tidal tadi pun dia dah disqualify lah. No? Okay, sembahyang seorang diri dan juga yang jadi imam. Okay, yang sembahyang seorang diri dan yang jadi imam, sembahyang itu sebenarnya dah pun terbatal ketika mana dia bangun kepada i'tidal. Okay, dia bangun kepada i'tidal. Dan demikian juga segala rukun sembahyang jika dikerjakan berserta dengan syok pada menghasilkan peraturan sembahyang, nescaya batallah sembahyangnya itu. Demikian juga kalau berlaku pada tempat yang lain. Imam kah, yang sembahyang seorang diri kah, berlaku syok pada pembacaan Fatihah, ada ragu-ragu, diteruskan, maka bila dia teruskan, maka sembahyang itu dah pun terbatal. Okey, itu istimewanya solat berjamaah. Dia main rasa ragu macam mana pun, main rakaat kedua dia teringat kata baca, okey, terus macam biasa. Okey, sembahyang seorang diri dalam pahala pun kurang kan. Bayang tu pula batal pula, tak sah bayang tu. Kalau kata imam, dia kena solve the problem. Kalau kata imam tu teruskan macam biasa, dia kata batal pun batal lah. Daripada aku nak terus ni nak abang ni apa semua, tanggung semua sekali.
Jemaah tak tahu. Jemaah tak tahu. Sebab itu pembacaan imam seorang diri dia. Okey. Kalau kata imam yang tahu, dia boleh tegur. Tapi berlaku pada imam tu dia rahsiakan, maka tak sah sembahyang dia. Sembahyang makmum tak ada masalah. Makmum tak ada masalah. Sebab hal yang berlaku itu makmum tak tahu. Okey. Itu cerita dia pada masalah yang ke-45. Kita tengok pula masalah yang ke-46. Masalah yang ke-46, yang inilah seseorang yang syok dalam sujud, yang akhir daripada rakaat yang ketiga daripada sembahyang yang 4 rakaat. Adakah dia rokok ataupun dia tak rokok? Okey, baik. Sebelum kita tengok yang ni, teringat saya satu berkenaan tentang bagi jemaah ni, apabila berlaku kesalahan pada imam, memang patutnya dia kena tegur. Macam mana yang berlaku pada sahabat saya di salah sebuah masjid, yang mana dalam sembahyang itu, waktu duduk tahiyat akhir, patutnya sujudnya dua kali. Tapi pada waktu itu imam tu hanya sujud sekali saja. Bila berlaku sujud sekali saja, maka pada yang member ni tunggulah untuk sujud yang kedua. Tunggu tak turun. Lama mana langsung imam ni baca doa di antara duduk antara dua sujud tu. Dia ulang baca Rabbighfirli warhamni wajburni warhamni. Habis tak sujud lagi, ulang lagi baca Rabbighfirli warhamni wajburni. Tak sujud lagi. Lama betul imam ni baca. Dia baca lambat-lambat kot. Rabbighfirli warhamni. Kan baca lambat. Pun tak sujud juga. Tunggu perhatian pun. Dalam kali imam tu bagi salah. Padahal dia baru sujud sekali ya. Tunggu tetap imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam tu bagi salah. Ingat pun nak sujud, rupanya bagi salah. Jadi dia macam mana? Dia tahu kata imam tu bersalah, maka dia terima rakaat, dia pun sujud. Sujud menanduk baca tahiyat apa semua, habis tegur imam. Tegur imam pun semua. Arah belakang pun kata, pasal apa tak tegur? Ngakut kami yang salah. Jadi macam tu. Apapun tuan-tuan, dalam bab keterlupaan ini, macam mana saya kata tadi, dalam bab solat berjemaah, tak jadi apa, tak apa. Jadi apa, jempera. Itulah. Sebab tu yang di belakang, dia kena, di belakang imam, dia kena alert dengan setiap rukun yang ada dalam solat itu. Okey, tapi 46. Dalam bab ini berkata Al-Qadhi, jika seseorang di dalam sujud yang akhir daripada rakaat yang ketiga daripada sembahyang yang 4 rakaat. Okey, ni dah bagi contoh solat yang 4 rakaat. Sebenarnya walaupun bagi contoh solat yang 4 rakaat, sama ada yang 2 rakaat ataupun yang 3 rakaat termasuk. Termasuk. Kalau kata sembahyang 2 rakaat, yang inilah dia syok pada sujud yang terakhir. Okey, pada rakaat yang pertama. Okey, kalau kata yang ketika rakaat yang 3 rakaat, pada sujud yang terakhir itu pada rakaat yang kedua. Macam tu. Okey. Pada akhir di rakaat yang ketiga daripada sembahyang yang 4 rakaat, adakah dia telah rukuk pada rakaat itu? Okey, dia kata tuan-tuan, keraguan ataupun rasa was-was pada diri orang ni yang melibatkan perbuatan pun boleh rasa buat ke tak. Tadi ni bacaan Fatihah, yang ni dari segi perbuatan pun boleh dia main rasa syok. Okey, dia syok, dia sujud dalam akhir pada rakaat yang ketiga daripada sembahyang yang 4 rakaat. Adakah dia telah rukuk pada rakaat itu, lalu dia pun bangun untuk rukuk. Okey, dia teringat, aku ni rukuk ke tak tahu pada rakaat ni. Lalu dia pun nak bangkit. Okey, nak bangkit tu sebab dia nak rukuk, nak ambil balik rakaat tu, nak lakukan rukuk itu pada rakaat tersebut. Kemudian
teringat dia. Masuk kemudian teringat ni tengah-tengah mangkit tu. Okey. Yang kata kemudian teringat tu maknanya dalam keadaan dia fikir, aku ni tadi rokok pada rakaat ni tau. Tengah-tengah dia bangkit nak ambil balik rokok tu, teringat dia bahawasanya dia telah pun rokok. Tengah-tengah nak ambil rokok tu, dia teringat, oh, aku rokok tadi ni. Maka hendaklah dia teruskan atas sembahyangnya dan janganlah turun sujud lagi. Jadikanlah rakaat itu sebagai qiyam bagi rakaat yang terakhir. Kalau kata 3, itulah rakaat ketiga. Kalau itu rakaat yang kedua, sembahyang subuh, itulah rakaat yang terakhir. Kalau pergi sembahyang yang 4 rakaat, dia confuse pada rakaat ketiga itu, bangunlah untuk teruskan sembahyang, maka jadikanlah qiyamnya itu sebagai qiyam yang terakhir. Maknanya dia bangkit nak gantikan rokok tu, tapi tengah bangkit tu dia teringat, kata aku buat rokok ni, maka bangunnya itu adalah bangun untuk teruskan baki rakaat yang ada. Tuan-tuan boleh nampak ni masalah ni? Kami nampak Ustaz, tapi tak pernah nak clear. Nak tanya tu pun nak tanya tu pun tak pernah nak clear. Kan? Dia cerita dia sembahyang, kalau kita ambil contoh ni, dia bagi contoh sembahyang yang 4 rakaat. Sembahyang yang 4 rakaat. Waktu dalam rakaat yang yang akhir pada rakaat ketiga tu, okey, rakaat ketiga tu, waktu dia sujud yang kedua, rakaat ketiga, sujud yang kedua tu duduk subhana rabbiyal a'la bihamdi, dia teringat, rakaat ni tadi aku rukuk dah tahu lagu tu. Takkan saya nak kena mungkin tunjuk kot. Mana dia dalam rukuk tu duduk subhana rabbiyal a'la bihamdi. Rakaat ketiga ni semua sampai 4 rakaat. Di rakaat yang ketiga tu waktu sujud tu pula sujud yang sagi ni akan naik berdiri juga sebab rakaat 4. Pada masa sembahyang ni 4 rakaat. Waktu dia sujud tu dia fikir, aku rukuk dah tahu rakaat ni. Dia main gitu. Pasal macam rukuk, pasal macam tak rukuk. Lalu dia pun bangkit. Dia bangkit tu, waktu nak bangkit tu, dia teringat betul, oh rakaat ni aku rukuk. Bila dah rakaat ni aku rukuk, maka memadai dah rakaat itu yang dia bangkit tadi ni merupakan rakaat dia yang terakhir, rakaat yang keempat. Maknanya bila rakaat yang keempat, maknanya dia boleh teruskan macam biasa. Dalam bab sembahyang maknanya dalam bab ni, apabila dia syak macam tu, dia rukuk betul. Okey, dia teruskan sembahyang tu macam biasa dan jadikan sembahyang itu adalah rakaat yang terakhir. Ni bukan orang telefon, ni saya buat alam. Tak beritahu kata solat isyak dah nak masuk. Kita berada dalam tempoh PKP ni, SOP dia macam itulah. Tuan-tuan, dalam bab solat berjemaah tadi kita dah kongsikan beberapa perkara yang terkait apabila kita solat ni tidak dinafikan. Syaitan ni dia akan ganggu gugat kita. Dia akan sentiasa main perasaan kita. Bermula daripada kita nak sembahyang di awal waktu tu pun dia dah ganggu dah. Relax lu, bayang pagi, relax lu. Itu bila bang masa lagi lepas bang kita buat pula qabliyah lagi. Dan lagi. Kita pun semua juga. Sambung kerja kita. Ayolah kita pun tak kau habis dah qabliyah ni nak kena habis. Relax lu. Tak tunggu tu imam panggil penuh kasar. Dia akan ganggu kita satu. Kalau kita tak lawan betul, kita tumbang. No, demikian juga dalam sembahyang ni. Sembahyang ni pun dia akan ganggu juga kita dengan macam-macam perasaan. Maka setiap perasaan yang diganggu juga tu ada kaedah penyelesaian dia. Baik tuan-tuan, cukup dekat itu saja. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman yang baik. Sebab dalam bab solat jemaah ni, kalau ikut 2 bab yang kita jumpa ni, taklah susah mana. Okey, taklah susah mana. Tapi susah tak susah, nak tahu kedak susah kedak, tunggu jadi. Nak tahu nak buat macam mana ni, tunggu jadi. Tunggu jadi pun kita tahu how to solve the problem. Baik tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat untuk kita semua. Minta maaf banyak-banyak ada terkasar bahasa.
Semuanya yang baik itu dari Allah Ta'ala, lemah itu dari kelemahan dan kedaifan dari sendiri. Minta banyak-banyak. Ada aku qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita akan jumpa pula dalam tempoh yang lama. Kita akan jumpa tahun depan. No, tahun depan kita akan jumpa. Kaji ramai no. Lama tak lama, tunggu tahun depan kita jumpa. Okey. Sekian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Engkau ampunilah akan dosa-dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa para guru kami, dosa ahli keluarga kami, dosa jiran-jiran kami, dosa sekalian muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau kurniakanlah kerahmatan, keberkatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga kami ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah agar Kau jadikanlah dari kalangan pasangan kami pasangan yang soleh, pasangan yang solehah, dari kalangan anak-anak generasi kami anak-anak generasi yang soleh, anak-anak generasi yang solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Fattah ya Alim. Semuanya Engkau yang Maha mengetahui akan apa yang terkandung dalam hati-hati kami ini ya Allah. Sekiranya dikarenakan pada malam ini mempunyai hajat, maka kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau makbulkanlah hajatnya. Sekiranya dikarenakan pada malam ini mempunyai masalah, maka kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau bantulah dia menyelesaikan masalahnya. Sekiranya dikarenakan pada malam ini mempunyai penyakit, maka kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah agar Engkau sembuhkanlah penyakitnya. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui, Engkau Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nanti selepas solat Isya kita ada tahlil ringkas insya-Allah untuk almarhumah Farizah bin